Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, sekalian pegawai dan ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah kita yang lalu, kita membaca berkenaan dengan kelebihan Al-Quran, yang merupakan tajuk yang mula-mula sekali yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Fadhail, dalam kitabnya tajuk yang berkait dengan fadilat amalan, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Tajuk yang pertama iaitu yang berkait dengan Al-Quran, kelebihan fadlu qiraatil Quran, kelebihan baca Al-Quran. Diikuti selepas itu kita telah pun baca juga kelebihan beberapa surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita akan sambung kelebihan wudhu setelah Al-Quran, walaupun sebenarnya hadis itu banyak lagi. Fadilat kelebihan Al-Quran, hadisnya banyak, tapi sebagaimana kita maklumkan di awal satu kuliah, kita akan baca satu tajuk, dan pada malam ini kita akan terus pada bab fadl wudu, bab berkenaan dengan kelebihan wudu. Kuliah kita ini adalah rentetan kepada siri-siri pengajian akidah, kerana untuk bekalan kita di akhirat tidak memadai dengan hanya iman saja ataupun keyakinan dalam hati. Sebaliknya, iman itu perlu disempurnakan dengan amalan. Karena itulah yang disebut oleh Allah dalam Quran, alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang beriman dan beramal saleh. Surah yang paling pendek, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa kata Allah, sesungguhnya sekalian manusia berada dalam kerugian. Kerugian iaitu akan masuk neraka. Itu makna kerugian. Sekalian manusia akan berada dalam neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling berpesan-pesan dengan kebenaran, yaitu dengan Al-Quran, dalam Al-Quran dan sekaligus sunnah. Kerana Al-Quran tidak dapat dipahami melainkan dengan sunnah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi, dan saling berpesan-pesan dengan al-haq. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan al-haqqu min rabbik. Al-Quran itu merupakan hak kebenaran dari Tuhan. Jadi saling berpesan-pesan dengan yang benar, iaitu dengan Quran, dan sekaligus dengan hadis dan sunnah Nabi SAW. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Karena untuk beriman perlukan sabar, untuk beramal saleh pun perlu kepada kesabaran, dan begitu juga untuk saling berpesan-pesan dengan kebenaran pun perlu kepada kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, sungguhnya akan disempurnakan kepada orang-orang yang sabar pahala mereka tanpa hisab. Itu kelebihan sabar. Para ulama menyatakan sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam
menjauhi maksiat, dan sabar pada ketika diuji. Jadi itu kesabaran ini menggambarkan suatu tugas setiap masa. Kerana nak taat kepada Allah, kalau kita tidak sabar, kita tidak akan ada istiqamah. Jadi jelas kepada kita, tuan-tuan sekalian, perlunya amalan. Dan bila perlunya amalan, maka kita hendaklah sentiasa bersemangat. Macam mana nak bina semangat nak beramal ini? Itulah kata alim ulama kita, kena selalu baca hadis-hadis fadail, hadis-hadis fadilat. Kalau kita buat, apa yang kita akan dapat, apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Dia panggil hadis targhib, hadis-hadis yang beri dorongan, memberi motivasi, memberi galakan kepada kita. Pada malam ini, tuan-tuan sekalian, kita masuk bab fadil wudu. Bab berkenaan dengan kelebihan wudu. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia bawakan kepada kita ayat tentang wudu. Sebelum dia bawakan hadis-hadis kelebihan wudu, dia bawakan dulu kepada kita ayat tentang wudu, iaitu dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Satu ayat saja Allah Ta'ala rangkumkan wudu, mandi dan juga tayamum. Wudu, mandi dan juga tayamum. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul. Idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak berdiri mengerjakan salat. Idza qumtum, kata ulama dan tafsir, ai idza aradtum al-qiyam ila shalah, apabila kamu hendak berdiri mengerjakan salat. Fawsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Basuhlah muka kamu, yakni maksud dia Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, wahai sekalian orang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, ambillah wudu dengan membasuh muka kamu. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut apabila kamu hendak mendirikan salat. Perintah ini perintah wajib ke perintah sunat? Bila kamu hendak mendirikan salat, hendaklah kamu mengambil wudu. Boleh difahami dengan dua maksud. Ada kalanya perintah ini memberi makna wajib, iaitu bagi orang yang berada dalam keadaan hadas. Dalam orang yang berada dalam keadaan tidak ada wudu, maka perintah ini adalah perintah wajib. Kerana tidak sah wudu dan tidak sah salat tanpa ada wudu, ataupun dalam keadaan seorang itu berhadas. Tapi kalau dia sudah berada dalam keadaan wudu, maka perintah ini adalah perintah sunat. Walaupun dia sudah ada wudu, tapi disunatkan, digalakkan sungguh-sungguh, dipanggil istilah tajdid al-wudu, memperbaharui wudu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kenapa para alim ulama, kalau orang yang tidak ada wudu itu tidak ada khilaf, bahwasanya sebelum dia sembahyang dia wajib ambil wudu. Kalau tidak, salat dia tidak sah. Ijma' para ulama. Termasuk juga salat jenazah, termasuk juga tawaf, itu semua memerlukan pada wudu. Adapun kalau dia sudah ada wudu, tidak wajib tapi digalakkan, disunatkan untuk dia memperbarui wudu. Ini berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis dalam Sahih Muslim daripada sahabat Nabi yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Rasulullah yatawadda 'inda kulli salatin,
adalah Nabi SAW, ada Rasulullah mengambil wuduk pada setiap kali nak semayang. Nabi dia ambil wuduk pada setiap kali nak semayang. Namun falamma kana yaumal fathi, tapi pada ketika hari pembukaan Mekah, dalam suasana perang, dalam ketika hari pembukaan Mekah, tawadda'a, Nabi mengambil wuduk, wa masaha ala khuffaihi, kemudian baginda menyapu di atas khufnya, wa shalla ala salawat, dan baginda mengerjakan beberapa sembahyang bi wudu'in wahid, dengan wuduk yang satu wuduk saja, dia tak ulang. Tapi selalunya Rasulullah ni setiap kali dia nak sembahyang, walaupun dia dah ada wuduk, dia akan ambil wuduk. Karena Rasulullah yatawadda 'inda kulli salatin, sesungguhnya Rasulullah mengambil wuduk pada setiap kali dia nak sembahyang. Tapi pada ketika hari peperangan pembukaan Mekah, Fathu Mekah, Nabi ambil wuduk, kemudian dengan satu wuduk tu dia sembahyang yang berbilang-bilang sembahyang, tak macam biasa. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, lalu Umar dia tanya Nabi, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu. Ya Rasulullah, kami tengok kamu buat benda yang kamu jarang buat sebelum. Selalunya kamu bila nak sembahyang saja ambil wuduk, tapi kenapa hari ini ya Rasulullah kami tengok kamu ambil sekali saja wuduk, kemudian kamu sembahyang, banyak sembahyang. Lalu Nabi menjawab, amdan fa'altuhu ya Umar, memang sengaja aku lakukan oleh Umar, yang sengaja aku melakukan pada hari ini walaupun menyalahi kebiasaan. Jadi menggambarkan kepada kita bahawa Imam An-Nawawi rahimahullah, dan itu juga ulama-ulama yang lain dalam mengulas hadis ini, di mana Imam An-Nawawi dia ada syarah Sahih Muslim, kerana hadis ini hadis yang ditulis, direkod oleh Imam Muslim, dan salah satu syarah kepada Sahih Muslim yang masyhur iaitu syarah Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menunjukkan bahawa kebiasaan Nabi ini dia akan ambil wuduk pada setiap kali nak salat. Dan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Anas dalam hadis bagaimana Sahih Bukhari dan juga Imam Tirmizi. Kata Anas, kana Nabi yatawadda 'inda kulli salatin, adalah Nabi SAW dia ambil wuduk pada setiap kali nak sembahyang. Kemudian dalam Sunan Tirmizi ada tambahan tahiran atau ghairu tahir, sama ada baginda dalam keadaan suci ataupun tidak suci, makna dalam keadaan berhadas ataupun tidak berhadas, setiap kali dia nak sembahyang dia akan ambil wuduk. Adakah wajib? Tidak, kerana dalam ketika pembukaan Mekah tadi ataupun mungkin dalam hadis-hadis yang lain menceritakan Nabi pernah sembahyang dengan satu wuduk itu, dia sembahyang banyak sembahyang fardu yang lain, mana berulang-ulang. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian, kita balik pada ayat kita ini, Allah Ta'ala menyatakan, wahai sekalian orang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mengerjakan salat, ambillah wuduk dengan membasuh muka kamu dan seterusnya. Jadi kalau kamu belum ada wuduk, wajib, kalau kamu dalam keadaan berhadas, wajib kamu mengambil wuduk. Tapi kalau kamu tidak dalam keadaan berhadas sekalipun, digalakkan setiap kali kamu nak salat, kamu mengambil wuduk sebagai mengikuti Nabi SAW. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita akan bertemu banyak kelebihan wuduk ini. Yang mengambil wuduk ini bukan saja ambil, tapi kena ambil dengan sempurna. Kelebihan wuduk itu bukan berada pada kita mengambil saja, tapi mengambil dengan sempurna. Nanti kita akan tengoklah macam mana dikatakan mengambil wuduk dengan sempurna. Dalam satu hadis yang panjang, Nabi sebut salasun nakafarat, ada 3 benda yang akan menghapuskan dosa kamu. Salasun munjiat, ada 3 benda yang akan menyelamatkan kamu. Salasun muhlikat, ada 3 perkara yang akan membinasakan kamu. Ketika menyebutkan 3 perkara yang menghapuskan dosa, salah satunya Nabi sebut
isbaghul wudu fi sabarat, dan menyempurnakan wudu sekalipun pada ketika musim sejuk. Ambil wudu dengan sempurna sekalipun pada ketika musim sejuk. Ni macam dah ni 2-3 hari ni tuan sekalian ni pagi timur. Ini dah mula timur dah rasanya ni, memang sejuk. Dan kalau nak kira kita tuan sekalian nak ambil wudu ni, pertama sekali dalam mazhab Syafi'i rambut ni calik sikit pun boleh dah. Tapi Nabi kata kalau kamu nak Allah Ta'ala hapuskan dosa, sempurnakan wudu fi sabarat, sekalipun dalam pada ketika sejuk. Intizarus salah, Nabi sebut 3. Salah satunya, yang pertama ialah intizarus salah ba'da salah, menunggu sembahyang lepas sembahyang. Yang keduanya isbal wudu fi sabarat, menyempurnakan wudu. Isbal yakni kata orang ihsan, mengelokkan ihsan wudu, memperelokkan wudu fi sabarat, sekalipun pada ketika musim-musim payah, musim-musim sukar atau musim-musim sejuk. Dan yang ketiga naqlul aqdam ila jamaat, memindahkan tapak-tapak kaki untuk mengerjakan solat jemaah, solat berjemaah. Yang maknanya orang panggil apa? Menghadiri solat berjemaah. Itu 3. Kalau kita lakukannya, maka kafarat, kata Nabi, 3 perkara yang akan menghapuskan dosa-dosa kamu, menjadi kafarah, menjadi penghapusan bagi dosa-dosa kamu. Menunggu salat selepas salat. Apa makna tuan sekalian menunggu salat lepas salat? Lepas sembahyang subuh, berazamlah hati, ya Allah, kalau masuk zuhur nanti nak sembahyang lagi. Itu. Kemudian sembahyang zuhur, habis zuhur, hadir pula hati, ya Allah, nanti kalau asar nanti aku nak sembahyang lagi. Begitulah dipanggil intizarus salat ba'da salat. Bukan duduk dalam masjid lepas subuh, duduk dalam masjid tunggu zuhur pula tak pulang dia. Buat 2-3 hari sampai surat pecat. Jadi sebab itu intizarus salat ba'da salat, iaitu menunggu, maknanya kita menghadirkan hati kita bahawa kita akan mengerjakan lagi salat apabila tiba waktunya yang lain. Fawsilu wujuhakum, maka basuhlah. Fawsilu makna ratakanlah air, itu makna basuh. Ratakanlah air sehingga mengenai keseluruhan kawasan muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapukanlah kepala kamu. Dia bila sampai ke kepala ni, Allah Ta'ala tidak sebut wasilu, tapi Allah Ta'ala sebut sapu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kepala ni dia tak perlu basuh. Kepala ni cukup dengan sapu, basahkan tangan kita dengan air, kemudian kita sapu kepala. Yang sempurnanya tuan-tuan sekalian, buat sebagaimana yang Rasulullah SAW sebut ataupun yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi SAW menyapu air ke kepala. Di antaranya hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid. Kata dia, ada seorang lelaki, dia minta kepada Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kata dia, atastati' an turiyani kaifa kana Rasulullah yatawadda, bolehkah kamu tunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW mengambil wudu? Itu lelaki ni minta dekat dia. Faqala Abdullah, maka Abdullah kata, ya boleh. Fada'a biwudu'in, maka dia pun minta dibawakan satu bekas berisi air atau dibawakan air wudu. Fa'afragha ala yadayhi, lalu dia menuangkan ke atas tangannya. Faghasala maratain, dan dia basuh tangan dulu 2 kali. Summa madmada, kemudian dia berkumur, wastansara, dan dia membasuh hidung.
Wastansara iaitu menyedut air ke dalam hidung, dan istinsar menghembus salasan 3. Cuba kita perhati, dia sebut Nabi basuh tangan 2 kali, Nabi berkumur dan basuh hidung 3 kali. Jadi sebab itu kalau kita perhati dalam hadis-hadis Nabi ini, dia tidak semestinya kita perlu standard 3-3-3-3. Dia boleh tengok keadaan lah, tuan-tuan sekalian, tengok keadaan. Ada hadis yang menceritakan Nabi ambil wuduk sekali-sekali, ada hadis menceritakan Nabi ambil wuduk 2 kali, ada hadis Nabi menceritakan Nabi ambil wuduk 3 kali. Cuma dari segi itu umum, hadis dia panggil statement umum daripada sahabat. Nabi ambil wuduk 2 kali, 3 kali, sekali. Tapi dari segi hadis perbuatan, ada hadis di mana Nabi, para sahabat menceritakan perbuatan Nabi ketika ambil wuduk, bila sampai di kepala ini, boleh dikatakan keseluruhan hadisnya bahawa Nabi itu ambil sekali saja pada kepala. Sebab itu para ulama khilaf. Dalam mazhab Syafi'i kata tetap disunatkan juga kepala pun 3, kerana mengambil umum hadis di mana sahabat menceritakan Nabi mengambil wuduk 3 kali tanpa mengecualikan mana-mana anggota wuduk. Jadi maknanya selagi mana kita mampu, itulah yang paling sempurna, 3 kali bagi semua anggota wuduk. Tapi sebagai ulama kata 3 kali bagi selain daripada kepala. Kepala ni madai sekali saja, sebab dari segi hadis fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana menceritakan bila anggota kepala ini Nabi hanya menyapu sekali saja. Inilah hadis ini, basuh tangan kata Abdullah bin Zaid sekali, 2 kali. Kemudian dia berkumur dan juga membasuh hidung 3 kali. Summa ghasala wajhu salasan. Kemudian dia membasuh mukanya 3 kali juga. Summa ghasala yadayhi marratain. Kemudian dia basuh 2 tangannya ke siku 2 kali. Kanan sekali, 2 kali. Tangan kanan 2 kali, tangan kiri 2 kali. Summa masara ra'sahu biyadayhi. Kemudian dia menyapu kepalanya dengan 2 tangan. Biyadayhi, mana dia sapu kepala dengan dua tangan. Macam mana dia buat? Fa aqbala bihima wa adbara. Bada bi muqaddama ra'si, dia mula dengan depan kepala. Dia mula dengan depan kepala. Hatta zahaba bihima, sehingga dia menolak kedua tangan ini ila qafahu, qafa tengkok. Summa raddahuma, kemudian dia menolak kembali ke depan, ilal makan, ke tempat dia bermula. Dia mula di depan, kemudian dia tolak ke belakang, kemudian dia patah balik ke akhir semula tempat bermula. Itu kata Abdullah bin Zaid menceritakan bagaimana cara yang dia lihat Nabi SAW mengambil wuduk. Kerana lelaki tadi ini dia minta, atastati' an yuriyani kaifa kana Rasulullah yatawadda. Lelaki ini minta dekat dia, tunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah mengambil wuduk. Jadi apa yang dia tunjuk itu sebagaimana dia tengok Rasulullah mengambil wuduk. Summa ghasala rijlaihi, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat sebagaimana dicatat dalam Bukhari ada tambahan, iaitu summa ghasala rijlaihi ila ka'bain, kemudian dia membasuh 2 kakinya hingga ke ka'bain, ke mata kaki atau ukulan. Kata pengarang kitab ini, tuan-tuan sekalian, Syarah Riyadhus Salihin, Rawdatul Muttaqin, Syarh Riyadhus Salihin, Syekh Abdul Qadir Al-Fan Hasuna Al-Dimashqi, kata dia, al-mar'atu bimanzilati rujul. Perempuan sama macam lelaki. Tamsahu ala ra'sihima, dia menyapu atas kepala. Maknanya samalah, orang perempuan pun buat yang samalah. Cuma di sana tuan-tuan sekalian, dalam satu perbahasan para ulama, boleh tak
kalau kita ada hadis di sana, Rasulullah dia sapu atas serban. Pada ulama menyatakan bahawa Rasulullah kalau dia tak boleh buang serban dia sebahagian itu dia akan sapu atas serban dan sebahagian itu dia akan sapu kepala. Dan dalam mazhab Imam Ahmad, orang perempuan pun boleh buat itu. Maknanya sapu atas tudung. Mana sebahagian sapu, maknanya kena rambut lah, beri kena rambut, dan sebahagian sapu atas tudung. Al-mas'u 'ala al-khimar. Jadi itu perbahasan dalam fiqh lah. Kita bersilah perbahasan dalam fiqh. Jadi di segi sapu ni, dalam kitab fiqh ni ada sapu khuf dan ada sapu 'ala al-jabirah, dan menyapu air atas balutan tempat patah ataupun tempat luka. Contoh kalau khuf ni kasut lah, bila kita pakai, dan orang dalam musafir khususnya kebiasaannya dia pakai kasut, dan Islam beri kemudahan bila dia ambil wudu, kalau anggota wudu yang lain itu dia boleh basuh macam biasa, tapi bila sampai pada kaki ni syarak memberi kemudahan untuk dia tidak buang khuf dia, buang kasut dia, dan madai dengan sapu saja. Itu dia panggil sapu khuf. Dan di sana ada sapu masul jabirah, al-masu 'ala jabirah. Ini khusus bagi orang yang menghadapi patah, luka dan sebagainya. Kawasan tempat wuduk dia ada balut. Jadi kawasan yang sihat tak berbalut, dia ambil wuduk macam biasa, sampai di tempat balut tu dia sapu air saja atas tempat balut. Itu dia panggil al-masu 'ala jabirah. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, itulah dua sapuan. Dan dalam mazhab Imam Ahmad ni ada satu lagi, al-masu 'ala al-khimar, untuk orang perempuan, sapu atas tudung. Itu kemudahan dia panggil, kemudahan yang beri syarak. Jadi untuk lebih lanjut, elok tuan-tuan mengaji, sebab ada ketika ni kita nak kena guna kemudahan. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, kalau rajin juga mengaji, satu lagi al-masu 'ala al-jawarib, sapu atas stokin. Sapu atas stokin. Kadang-kadang kita pergi airport tengok orang Arab, dia ambil wuduk, dia tak buang stokin, dia sapu atas stokin. Kita ada gaduh nak komen lah, sebab kita tak pernah mengaji. Kita kata ni mazhab mana, Syiah ke apa ke pula ni. Jadi sana ada hadis al-masu 'ala al-jawarib. Al-jawarib ni stokin tebal. Jadi itu tak boleh mengaji. Nak mengaji makna tengok, sekurang-kurangnya kita tahulah. Bila kita tengok nanti orang buat tu taklah pelik sangat. Tak pelik. Bukan Syiah tu saja. Ini memang ada dalam dia panggil mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, di kalangan para mujtahidin, para ulama yang fatwa berdasarkan pada hadis itu. Balik pada ayat kita. Wa aidi wa arjulakum, dan juga membasuh kaki kamu ilal ka'bain, sehingga buku lali. Wa in kuntum junuban, dan jika adalah kamu berjunub. Jika kamu berjunub, kata Allah, fatahharu, maka hendaklah kamu mandi. Berjunub ini ada 6 perkara yang wajib mandi, iaitu berjunub. Jika kamu berjunub, iaitu setelah kamu berjima. Bila berlaku persetubuhan, tak cukup dengan ambil wuduk saja. Kata Allah, fatahharu, hendaklah mandi. Dan satu lagi keluar mani. Yang kedua keluar mani. Contohnya macam bermimpi dan sebagainya, keluar mani, mimpi, kemudian bangun pagi, bangun tengok basah, dan kita tahu bahasanya yang keluar itu adalah mani. Kerana mani ini dia ada sifat dia, berbeza dengan madhi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ni kata ulama, iaitu haid, orang perempuan yang datang haid ataupun nifas. Bila kering darah haid dia, wajib dia mandi sebelum salat. Wajib dia mandi sebelum mengerjakan salat. Kemudian melahirkan anak wiladah,
Orang yang melahirkan anak pun kena mandi juga. Ini kalau atas andaian dia melahirkan anak tanpa ada darah, tanpa ada darah yang keluar, adakah dia boleh terus sembahyang itu? Tidak, kata ulama, kena mandi wiladah, kerana dipanggil dengan berlakunya kelahiran dan termasuk juga keguguran. Dia maknanya kerana dipanggil janin itu merupakan mani yang telah membentuk, dipanggil makhluk, mengambil hukum keluar mani. Keluar bayi itu mengambil hukum keluar mani, tapi jarang berlaku keluar bayi tanpa keluar darah. Jadi sebab itu dia kena tunggu habis nifas dulu barulah dia mandi. Tapi ini andaian kalau ditakdirkan berlaku kes keluar, dipanggil lahir, berlaku kelahiran tanpa darah, tanpa keluar darah. Contohnya macam dia lahir pembedahan mungkin, dia lahir melalui pembedahan. Orang kata keluar kot tingkap, dia tak keluar kot pintu, keluar kot tingkap. Dia lahir kot pembedahan itu tidak ada darah yang keluar. Adakah dia perlu mandi? Ya, mandi, kata ulama, mandi wiladah, mandi kerana kelahiran. Kemudian al-maut, mati. Mati pun kena dimandikan, cuma dia tak boleh mandi sendirilah sebab dia dah tak ada, dia mati. Kita yang kena mandi. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, kalau tak boleh mandi, tak ada sembahyang. Dia macam format orang hidup juga. Mana sebelum kita boleh sembahyang, mesti mandi dulu, mesti bersuci dulu, mesti hilangkan hadas dulu. Jadi kalau jenazah itu tidak boleh dimandikan. Contohnya mayat yang tak ditemui. Jadi sebab itu ramai yang tanya, kenapa yang jatuh kapal terbang tak jumpa hari ini, kenapa mereka tak disembahyangkan? Kerana Malaysia ini mungkin kerana kita dominan dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak syarat untuk sahnya salat jenazah mesti dimandikan. Kalau tidak dimandikan maka tidak ada salat. Jadi kerana itu bagi tuan-tuan dan perempuan, sebagai contohnya nak menunaikan salat jenazah ghaib, contoh macam keluarga kita mati di Johor, di jauh sana yang kita tak boleh sampai di sana, sebelum nak sembahyang ke jenazah itu mesti tanya orang sana dulu, telefon, jenazah dah dimandikan ke belum? Kalau tuan-tuan dan puan-puan sembahyang jenazah belum dimandikan, tidak sah sembahyang tersebut. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, kalau jenazah itu tak ditemui, ma la yudraku kullu la yudraku kullu, al-maisur la yasqutu bil ma'sur, benda yang boleh buat tidak gugur dengan sebab ada di sana benda yang tak boleh buat, yang susah untuk dibuat. Jadi dalam fatwa dalam mazhab Imam Ahmad, kalau tak silapnya, kalau dah kita sekalipun mayat itu tidak dijumpai, tak boleh dimandikan, boleh disembayangkan. Makna sembayang boleh buat, kita buat apa yang boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak disolatkan, tidak dimandikan, maka tidak boleh disembayangkan.